Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fakia Akila binti Azmi daripada unit Pendidikan Islam 2. Dalam video ini saya akan membentangkan tugasan bagi subjek PIMK 3103 berkenaan dengan tajuk isu keruntuhan akhlak iaitu ponteng. Baiklah, terlebih dahulu kita masuk kepada pengenalan. Seperti yang kita tahu, sejak kebelakangan ini keruntuhan akhlak yang melibatkan generasi muda termasuklah golongan pelajar merupakan satu isu yang membimbangkan pada hari ini. Pelbagai kejadian yang amat merunsingkan berlaku di hadapan mata kita maupun yang didedahkan di dalam akhbar. Jadi keruntuhan akhlak ni merupakan bermaksud rosaknya akhlak seseorang itu apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif seperti masalah sosial yang berlaku dalam kalangan remaja kini. Contohnya, merempit, melakukan seks luar nikah, membuang anak, dan termasuklah isu ponteng yang saya akan kupas dalam pembentangan hari ini. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada isu yang saya bawa, iaitu isu keruntuhan akhlak masalah ponteng di sekolah. Jadi isu ponteng di sekolah merupakan salah satu masalah disiplin yang semakin ketara serta masih belum terungkai sehingga kini. Menurut Muhammad Rahim, masalah ponteng ini berlaku dalam semua peringkat pengajian, termasuklah peringkat sekolah rendah, sekolah menengah dan peringkat pengajian tinggi. Ponteng ini boleh didefinisikan sebagai seseorang pelajar menghadiri sekolah tetapi mereka tidak menghadiri kelas, sama ada salah satu kelas atau beberapa kelas tanpa alasan yang munasabah. Baiklah, di sini saya kemukakan statistik yang menunjukkan isu ponteng sekolah di Malaysia telah mencatatkan rekod tertinggi dalam salah laku disiplin sepanjang tahun 2017. Buktinya, Menteri Pendidikan Datuk Seri Makzir, beliau berkata isu ponteng sekolah dalam kalangan remaja ini meliputi 1.4% bersamaan 670,000 Ya Allah. Baiklah, di sini saya kemukakan statistik yang membuktikan isu ponteng sekolah di Malaysia telah mencatatkan rekod tertinggi dalam salah laku disiplin sepanjang tahun 2017. Buktinya, Menteri Pendidikan iaitu Datuk Seri Makzir, beliau berkata isu ponteng sekolah dalam kalangan remaja ini meliputi 1.4% bersamaan 670,053 orang daripada hampir 5 juta pelajar sekolah rendah dan menengah di seluruh negara. Jadi statistik ini jelas menunjukkan isu ponteng sekolah ni merupakan isu yang merupakan salah satu masalah disiplin yang paling tinggi di sekolah yang berlaku dalam kalangan pelajar. Jadi isu ponteng sekolah yang semakin meningkat ni menyebabkan ramai pihak berasa bimbang kerana remaja yang ponteng ini berisiko melibatkan diri dengan masalah keruntuhan akhlak yang lain seperti lepak, dadah, pecah rumah dan sebagainya. Oleh itu, untuk mengatasi masalah ponteng sekolah ini, semua pihak mestilah berganding bahu untuk membentuk seseorang individu yang mempunyai akhlak yang baik, kerana akhlak tu merupakan perkara penting yang akan menentukan corak dan penampilan individu dalam semua aspek kehidupan individu tersebut. Hal ini demikian, penampilan gaya hidup yang sihat dan sejahtera akan terhasil daripada ketinggian akhlak dan kepribadian seseorang insan. Jadi maka dengan itu seseorang individu tu haruslah berusaha menjadi seseorang muslim yang baik pada peribadi,
atau akhlak dengan menjadikan Rasulullah sebagai contoh ikutan yang terbaik. Ini kerana agama Islam ini amatlah menitik beratkan keindahan akhlak. Sekiranya baik akhlak seseorang itu, mereka akan dapat menghindari daripada melakukan perkara-perkara yang negatif. Seperti mana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik. Jadi sekiranya seseorang individu itu mengikut akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, maka individu itu dapat mengelak daripada melakukan sebarang perkara yang negatif. Okey, seterusnya kita masuk kepada punca yang berlakunya masalah ponteng. Baiklah, yang pertama, antara punca boleh berlakunya masalah ponteng ini ialah pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita tahu, rakan ni merupakan individu yang paling dekat dengan pelajar, sama ada di sekolah bahkan juga di rumah. Pengaruh rakan sebaya adalah perkara yang paling ditakuti oleh semua pihak, kerana pengaruh rakan yang melakukan perkara negatif ni akan memberikan impak yang buruk kepada orang lain. Contohnya apabila seseorang individu itu bergaul dengan orang yang suka menghabiskan masanya dengan berfoya-foya tanpa tujuan, serta berkawan dengan orang yang suka ponteng sekolah, mereka juga akan terikut dengan cara rakannya itu. Jadi pelajar yang terpengaruh dengan rakan yang melakukan perkara negatif ini, mereka juga akan turut terikut dengan cara rakannya, dan mereka juga akan cenderung untuk bersama-sama rakannya bertindak ponteng sekolah. Jadi jelaslah bahawa pengaruh rakan sebaya ni boleh memberikan impak yang buruk kepada kawan yang lain, kerana mereka ni akan cenderung untuk bersama-sama rakannya itu melakukan perkara yang tidak diingini. Baiklah, seterusnya ialah kurang mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa juga merupakan punca anak-anak ponteng sekolah. Seperti yang kita tahu, ibu bapa ni merupakan individu penting dalam mendidik anak-anak, kerana ibu bapa yang banyak meluangkan masa bersama anak-anak di rumah. Jadi sekiranya ibu bapa yang terlalu sibuk bekerja sehingga mengabaikan anak-anak mereka, akan menyebabkan anak berasa tersisih dan tidak dapat perhatian yang secukupnya. Secara tidak langsungnya, anak-anak akan melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada keruntuhan akhlak seperti ponteng sekolah oleh kerana sikap ibu bapa sendiri yang tidak mengambil berat, dan ibu bapa juga menyerahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada guru dalam mendidik anak mereka. Jadi seperti yang kita tahu, tugas guru hanyalah mendidik anak-anak di sekolah, tapi ibu bapalah yang perlu meluangkan masa untuk mendidik anak-anak, kerana ibu bapa banyak meluangkan masa bersama anak-anak berbanding seorang guru. Jadi tegasnya, anak-anak yang mendapat kasih sayang dan perhatian yang cukup daripada ibu bapa ni dapat menjamin kecemerlangan mereka dalam pembelajaran, sekaligus dapat menjauhi daripada melakukan perkara yang boleh meruntuhkan akhlak anak-anak itu sendiri. Baiklah, seterusnya kita masuk kepada langkah mengatasi gejala ponteng. Okey, baiklah, antara cara bagi menangani masalah ponteng dalam kalangan pelajar ialah pihak sekolah boleh melaksanakan intervensi yang kreatif dan menarik untuk meningkatkan kehadiran pelajar di sekolah.
Contoh antara intervensi yang sekolah boleh laksanakan ialah kaedah token T-trace menggunakan token chips ataupun token race ranking dan token target ke atas kehadiran murid ke sekolah mampu meningkatkan kadar kehadiran murid yang terlibat untuk datang ke sekolah. Bahkan dengan adanya kaedah intervensi ini, murid akan lebih cenderung untuk datang ke sekolah dan murid akan lebih berminat untuk datang ke sekolah. Jadi kaedah pelaksanaan intervensi ini token trace ini akan dilaksanakan di mana setiap pelajar yang hadir ke sekolah akan diberikan satu token dan kemudiannya ia boleh ditukar dengan hadiah. Oleh itu, untuk melaksanakan intervensi ini, semua guru perlulah memainkan peranan penting serta bekerjasama untuk menjayakan intervensi ini bagi membendung masalah ponteng yang berlaku dalam kalangan pelajar. Baiklah, seterusnya antara cara untuk mengurangkan gejala ponteng yang berlaku di sekolah, guru-guru juga berperanan untuk mengatasi isu ini, di mana guru boleh menggunakan pendekatan lawatan rumah ke rumah bagi pelajar yang tidak hadir ke sekolah tanpa mempunyai alasan yang kukuh. Jadi melalui pendekatan lawatan rumah ke rumah pelajar yang tidak hadir sekolah ni, guru akan membuat perbincangan bersama keluarga pelajar tentang amalan ponteng sekolah. Secara tidak langsungnya, ia dapat membantu mengurangkan masalah ponteng pelajar. Bahkan kebanyakan pelajar yang ponteng sekolah ini adalah tanpa pengetahuan ibu bapa mereka. Maka dengan adanya pendekatan yang digunakan oleh guru, iaitu melakukan lawatan rumah ke rumah pelajar yang tidak hadir ini, ibu bapa dapat mengetahui tingkah laku anak mereka yang ponteng sekolah, serta ibu bapa dapat memberikan pengajaran kepada anak mereka. Baiklah, seterusnya antara cara lain untuk bendung masalah ponteng dalam kalangan pelajar ialah sekolah menyediakan infrastruktur yang lengkap dan kondusif. Seperti yang kita tahu, pembelajaran abad ke-21 menerapkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi seiring dengan perkembangan sains dan teknologi, sekolah harus menyediakan infrastruktur yang lengkap seperti adanya LCD, komputer dan sebagainya. Jadi dengan adanya kemudahan ini, guru dapat merancang pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC yang kreatif, serta guru dapat menggunakan pelbagai kaedah pengajaran untuk menarik minat murid. Bukan sahaja guru berfokuskan kaedah chalk and talk sahaja. Jelaslah dengan adanya kemudahan infrastruktur ini dapat mengatasi masalah pelajar ponteng, kerana antara alasan kenapa pelajar melakukan perbuatan ponteng adalah kaedah yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan pembelajaran membosankan mereka, menyebabkan mereka mengambil keputusan untuk ponteng sekolah. Jadi sebagai seorang guru, haruslah guru juga berperanan penting untuk melaksanakan PDP yang menarik dengan menggunakan pelbagai kaedah pembelajaran supaya pelajar tidak berasa bosan sepanjang PDPC berlangsung. Jadi tegaslah bahawa jika guru-guru mahu pelajar-pelajar tidak meninggalkan bilik darjah mereka, pastikan bilik darjah tersebut selesa dan menarik untuk mereka menelaah ilmu. Baiklah, seterusnya secara umumnya, secara kesimpulannya, masalah ponteng pelajar yang ponteng sekolah ini
mereka akan menggunakan masa lapang mereka ni untuk berkumpul, dan mereka juga sering melibatkan diri dalam perkara-perkara yang kurang baik. Secara tidak langsung mereka akan mudah diperalatkan oleh kumpulan-kumpulan anasir yang jahat. Oleh itu, masalah ponting sekolah ni dalam masalah ponting sekolah dalam kalangan pelajar mampu diatasi dengan pelbagai cara. Sekiranya gejala ponting ini semakin menular dalam kalangan pelajar, ia boleh memberikan kesan yang buruk kepada pelajar tersebut. Jadi sekiranya masalah ponting ini tidak diatasi dari awal, ada kemungkinan pelajar ini boleh terjebak melakukan perkara yang negatif seperti terlibat dengan dadah, mencuri dan jenayah yang lain. Justeru, setiap pihak hendaklah berganding bahu membendung masalah ponting dalam kalangan pelajar demi generasi masa hadapan yang lebih baik. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.